Hello Malaysia, apa kabar semua? Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas 1 jam diumumkan Kabinet Anwar Ibrahim yang terbaru, ini muncul bekas menteri di Kabinet Anwar yang telah pun digugurkan. Kita tunggu-tunggu apa komen daripada Siva Kumar yang merupakan satu-satunya menteri yang telah digugurkan dalam Kabinet Anwar Ibrahim dan apa sebabnya beliau digugurkan tersebut. Hari ini, akhirnya Siva Kumar tampil memberikan komen beliau. Ini komen panas atau komen mengejutkan daripada Siva Kumar. Beliau kata, terima kasih Perdana Menteri KSM untuk segalanya. Bekas Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar merakamkan penghargaannya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan peluang yang diberikan untuk beliau mengetuai Kementerian Sumber Manusia KSM selama setahun. Katanya, ucapan terima kasih turut dizahirkan kepada semua agensi di bawah KSM yang sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan beliau dan semua pihak demi kecemerlangan kementerian tersebut. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim serta kepimpinan parti atas peluang yang diberikan kepada saya untuk berkhidmat di KSM selama setahun ini. Semoga Kerajaan Madani dapat terus mengekalkan takbir urus negara yang baik buat seluruh rakyat Malaysia, kata beliau lagi. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh anggota KSM yang telah banyak membantu dan sentiasa berusaha membantu saya dalam menerajui KSM, kata beliau. Anggota KSM rata-ratanya sentiasa prihatin dan proaktif dalam penambahbaikan senario sumber manusia dalam negara. Siva Kumar merupakan Menteri Tunggal yang digugurkan oleh Anwar Ibrahim dalam rombakan Jemaah Menteri dan digantikan dengan Steven Sim Chi Kiong, bekas Timbalan Menteri Kewangan yang kedua. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada agensi dan kementerian lain yang bekerjasama dengan KSM. Kerjasama antara kementerian dan seluruh agensi telah berjaya memperoleh begitu banyak pencapaian dalam hanya tempoh setahun di bawah seliaan saya dan sesungguhnya saya berasa amat bangga dengan anda semua, kata beliau. Tidak lupa juga atas semua sokongan dan kerjasama merentasi kementerian-kementerian lain yang telah menjayakannya. Terima kasih saya ucapkan, katanya di laman X hari ini. Siva Kumar turut menitipkan permohonan maaf kepada semua agensi, pegawai atau mana-mana pihak yang pernah berurusan dengan beliau sepanjang menjawat jawatan menteri di kementerian berkenaan. Jika terdapat kesalahan daripada pihak saya sepanjang menjadi menteri, saya mohon maaf kepada semua agensi, pegawai atau mana-mana pihak yang pernah berurusan dengan saya, kata beliau lagi. Tahniah kepada Steven Sim Chi Kiong sebagai Menteri Baharu di KSM seperti diumumkan Perdana Menteri untuk menggantikan saya. Selamat maju jaya diucapkan. Saya akan terus berkhidmat sebagai wakil rakyat di Parlimen Batu Gajah dan sentiasa memberi sokongan kepada Kerajaan Madani, ujar beliau lagi. Rombakan itu menyaksikan jumlah ahli jemaah menteri meningkat daripada 28 kepada 31, manakala timbalan menteri meningkat daripada 27 kepada 29 sekaligus jumlah keseluruhan anggota pentadbiran kerajaan perpaduan kini adalah 60 orang. Terdapat 4 muka baharu dan penampilan semula 5 bekas menteri dalam rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Rafizi balas semula. Bak kata perkata, boleh balik. Ini apabila beliau dah tak puas hati lagi, beliau dah tak tahan lagi, selalu diperkotak-katikkan. Akhirnya kata Rafizi, sudah tiba masanya. Kata Rafizi, sudah tiba masanya untuk saya balas balik, kata beliau. Kata Rafizi, ini saya diajar beberapa perkara asas. Kalau ada yang memukul secara tidak adil, jangan teragak-agak untuk pukul balik, kata Rafizi lagi. Dan yang paling menarik, Rafizi kata, ini masa untuk memukul balik
si pembohongan atau si siri memukul balik siri pembodohan Perikatan Nasional. Wah, ini memang panas. Kenapa Rafizi berani kata kalau ada yang memukul secara tidak adil, jangan teragak untuk pukul balik, dan ini masa untuk memukul balik siri pembodohan Perikatan Nasional. Apakah siri pembodohan yang dimaksudkan oleh Rafizi ini? Saudara-saudara sekalian, dipetik daripada Harapan Daily dengan tajuk "Macam ini sajakah level menteri? Rafizi tekad lawan usaha pembodohan." Selepas setahun diberi amanah menjadi Menteri Ekonomi, alhamdulillah beberapa keputusan penting untuk menstrukturkan ekonomi bagi jangka masa panjang telah dibuat, kata Rafizi. Keputusan-keputusan ini sukar untuk dibuat dan sukar untuk dilaksana. Sebab itu keputusannya tergendala sebelum ini. Contoh yang paling baik ialah reformasi bantuan sosial ke arah mewujudkan sistem perlindungan sosial yang universal. Kemampuan kerajaan menambah baik sistem bantuan sosial kepada mereka yang memerlukan bergantung kepada maklumat penama, kata Rafizi Ramli. Tidak cukup dengan maklumat nama dan tempat tinggal. Kerajaan memerlukan maklumat yang tepat tentang keadaan sosioekonomi setiap keluarga. Tanpa pengkalan data ini, berapa banyak peruntukan dibelanjakan pun, ia belum tentu akan dapat memenuhi sasaran sistem bantuan sosial. Sebab itu saya fokuskan kepada satu pangkalan data menyeluruh ke arah itu, kata Rafizi lagi. Setelah penjawat awam dari seluruh jawatan kerajaan bertungkus lumus sejak Mei 2023, insya Allah sistem pangkalan data utama PADU padu akan dibuat kepada orang ramai untuk validasi bermula Januari ini. Begitu jugalah dengan beberapa keputusan dasar yang lain. Tahun 2023 memberi tumpuan untuk mencapai sepakat keputusan-keputusan penting yang tertangguh oleh pentadbiran dahulu, kata Rafizi lagi. Bermula 2024, pelaksanaan dasar-dasar menyeluruh ini akan mulai dirasai dan difahami oleh rakyat. Ia akan memberi sedikit masa terluang kepada saya untuk menumpukan kepada satu tugasan penting, yaitu memberi pencerahan untuk melawan propaganda pembodohan oleh pembangkang. Politik ialah persaingan, kata Rafizi. Parti-parti politik bersaing untuk meyakinkan rakyat dan ada pelbagai cara untuk bersaing. Pembangkang sekarang memilih untuk membodohkan rakyat dengan mainan sentimen perkauman, menolak fakta dan mengalihkan pandangan rakyat dari perkara sebenar. Tentu mereka ialah supaya rakyat berterusan mengeluh dan menolak ahli-ahli fakta-fakta yang ada di depan mereka, kata Rafizi. Itu hak mereka untuk memilih strategi masing-masing. Sebagai salah seorang pemimpin PH dan kerajaan, menjadi tanggungjawab dan hak saya untuk melawan usaha pembodohan rakyat demi kuasa ini, kata Rafizi lagi. Sebelum ini saya tidak terlalu memberi perhatian untuk menjawab kerana saya tumpukan sepenuh masa untuk memastikan keputusan-keputusan dasar penting untuk menambah baik struktur ekonomi negara. Bermula sekarang, kata Rafizi, saya akan fokus juga kepada usaha memperbaiki komunikasi kementerian saya dan kerajaan keseluruhannya, termasuklah menjawab kebodohan. Sebahagian dari caranya ialah dengan menunjukkan kebodohan hujah pembangkang. Saya tahu ada penyokong pembangkang yang akan melenting bila mereka tidak boleh menjawab. Alasan yang selalu diberikan ialah ini bukan kerja menteri, atau ini je level menteri dan yang sama waktu dengannya. Itulah reaksi mereka bila menteri mula menjawab. Saya diajar beberapa perkara asas. Kalau ada yang memukul secara tidak adil, jangan teragak-agak untuk pukul balik, kata Rafizi. Ini masa untuk memukul balik siri pembodohan Perikatan Nasional, kata Rafizi lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe
Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada ramai orang yang bertanyakan kenapa ada muka baru di dalam kabinet Anwar Ibrahim, dan yang paling pertanyaannya ialah kenapa Dr. Zulkifli tiba-tiba dilantik menggantikan Menteri Kesihatan sebelum ini. Adakah kata mereka Dr. Zulkifli ini ada lebih baik daripada menteri sebelum ini, yaitu Dr. Zaliha? Namun demikian, rupa-rupanya ini sebab, ini pengakuan Anwar Ibrahim yang kita tunggu-tunggu. Apa sebab Anwar Ibrahim mengambil Zulkifli Ahmad sebagai Menteri Kesihatan, walaupun beliau hanya dilantik sebagai senator? Rupa-rupanya inilah sebabnya. Kata Anwar Ibrahim, Zulkifli dilantik sebagai Menteri Kesihatan menggantikan Dr. Zaliha Mustafa kerana pengalaman beliau. Zulkifli Ahmad dilantik sebagai Menteri Kesihatan menggantikan Dr. Zaliha Mustafa yang dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan. Pengalaman Zulkifli Ahmad diperlukan untuk menarajui semula kerajaan kesihatan, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Zulkifli pernah menjadi Menteri Kesihatan era Kerajaan Pakatan Harapan PH selepas PRU14, namun tidak dilantik ke Jama Menteri ketika Anwar menarajui kerajaan selepas PRU15. Kementerian Kesihatan terbeban banyak masalah. Sebagiannya diwarisi, sebagian memenuhi tuntutan rakyat untuk kesihatan lebih baik. Kita harap kita dapat jalankan tugas dengan baik, kata beliau. Pengalaman dia diperlukan. Saya percaya dia boleh beri fokus lebih kukuh di kementerian, kata Anwar Ibrahim pada sidang media selepas pengumuman rombakan Jemaah Menteri. Zulkifli dilantik menggantikan Dr. Zaliha Mustafa yang dilantik sebagai Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan. Sementara itu, Anwar berkata tiada lagi keperluan meletakkan rombongan atau rombakan jemaah kabinet menteri sekiranya tugas dijalankan dengan baik. Saya harap, kata Anwar Ibrahim, kalau keadaan prestasi baik, memuaskan dan tiada tekanan atas masalah baru seperti digital, saya tak fikir harus ada perubahan. Terus ada rencana 4 tahun hingga PRU 16, katanya. Rombakan jemaah menteri menyaksikan jumlah keseluruhan anggota pentadbiran meningkat kepada 60 berbanding 55 orang sebelum ini. Bilangan menteri meningkat kepada 31 orang berbanding 28 orang, manakala jumlah timbalan menteri menjadi 29 orang daripada 27 orang. Semua mereka yang baru dilantik dijadual angkat sumpah pada pukul 3 petang sebentar tadi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Rupa-rupanya ini isunya. Inilah sebabnya Anwar Ibrahim melantik semula Zulkifli menjadi Menteri Kesihatan, kerana pengalaman Zulkifli yang amat berguna. Walaupun Zulkifli sebenarnya orang yang paling banyak pengalaman dan beliau juga adalah orang yang terbaik menggantikan Dr. Zaliha. Walaupun Dr. Zaliha menjalankan tugas dengan sangat baik, tetapi pengalaman yang dimiliki oleh Dr. Zulkifli jauh lebih besar dan jauh lebih mantap. Apabila pendapat anda sekalian? Saudara-saudara, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dari petang tadi sampailah pada waktu ini, ramai orang yang bertanya kepada saya, apa sebabnya Anwar Ibrahim merombak kabinet? Ada yang kata, adakah kabinet Anwar itu salah pilih? Adakah kabinet Anwar itu gagal? Ada juga yang kata, adakah Anwar Ibrahim dah tak suka dengan mereka? Rupa-rupanya akhirnya Anwar Ibrahim tampil memberikan jawapan yang paling padu. Anwar Ibrahim sebenarnya melakukan rombakan kabinet untuk memenuhi tuntutan semasa negara. Itu pengakuan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rombakan kabinet kerajaan perpaduan
hari ini yang dilaksanakan buat kali pertama selepas kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melangkaui usia setahun, bertujuan untuk membuat penyesuaian dalam memenuhi tuntutan dan keadaan semasa, kata Anwar Ibrahim. Dalam sidang media pengumuman barisan Jemaah Menteri baharu, beliau yang mengekalkan portfolio Menteri Kewangan berkata, rombakan dibuat kerana setiap perubahan dari segi perkembangan ekonomi, permasalahan rakyat termasuk kos sara hidup harus ditangani dengan baik. Penerimaan di peringkat antarabangsa yang memerlukan tugas di kementerian luar penting. Isu pendidikan tinggi terutama dalam beberapa usaha kita meneroka bidang baharu, kata Anwar Ibrahim. Ia seperti kecerdasan buatan AI, transformasi digital yang menyebabkan saya memikir semula untuk membuat sedikit sebanyak penyesuaian dalam kabinet dengan melihat kepada keadaan dan tuntutan semasa, kata Anwar Ibrahim lagi. Anwar berkata keputusan mengenai rombakan itu dibuat setelah berbincang dengan ketua parti-parti komponen utama dan senarai nama telah dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah untuk diperkenan. Istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Menteri Persekutuan dilangsungkan. Dijadual berlangsung di Istana Negara pada pukul 2.30 petang tadi. Turut berlangsung adalah istiadat pengurniaan surat cara pelantikan. Saudara-saudara sekalian, rombakan kabinet itu menyaksikan bilangan jemaah menteri meningkat daripada 28 orang kepada 31, manakala timbalan menteri meningkat daripada 27 kepada 29. Sekaligus menjadikan keseluruhan anggota kabinet kerajaan perpaduan kini 60 orang. Dua kementerian disusun semula berdasarkan keperluan semasa melibatkan Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang dipecahkan kepada Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam serta Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Kementerian Digital dan Komunikasi pula dipecahkan kepada Kementerian Digital dan Kementerian Komunikasi. Ditanya akan berlaku lagi rombakan kabinet sekiranya prestasi menteri tidak memuaskan, Anwar berharap barisan jemaah menteri mempamerkan prestasi terbaik sehingga pilihan raya umum PRU akan datang. Kata Anwar Ibrahim, saya harap insya-Allah kalau keadaan prestasi baik, memuaskan dan tidak akan ada tekanan atau permasalahan baru seperti isu digital, saya tidak fikir harus ada apa-apa perubahan untuk kita terus ada rencana 4 tahun akan datang sehingga PRU, katanya. Sementara itu, Anwar berkata pemotongan 20% gaji barisan menteri baharu dan kerajaan perpaduan akan diteruskan. Pemotongan gaji diteruskan, cuma Perdana Menteri tiada pemotongan gaji kerana tiada gaji, katanya. Pada 5 Disember 2022, Anwar berkata, jemaah menteri bersetuju untuk melaksanakan pemotongan gaji masing-masing 20% setiap bulan sehingga komitmen ekonomi negara kembali pulih. Beliau berkata keputusan itu dilaksanakan atas semangat keprihatinan anggota kabinet terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat ketika ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya itu, jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.